jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu ceramah khas kekeluargaan dengan topik kekasih awal dan akhir macam tadi. Jadi bila sebut tentang kekasih awal dan akhir dalam konteks agama kita lah ya. Bila kita sebut dalam konteks agama kita ni, kekasih awal dan akhir sudah tentunya merujuk kepada kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Habis macam tu, macam mana pula dengan keluarga kita? InsyaAllah barang siapa yang cintakan Allah dan Rasul, maka keluarganya juga akan terpelihara. Tapi siapa yang tidak mencintai Allah dan Rasul, maka dia dengan tidak mematuhi dan mengikut segala arahan, perintah, anjuran di dalam Al-Quran dan hadis, maka sukarlah kehidupannya itu untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kita tengok dalam lagu kekasih awal dan akhir, malam menanti siang, siang menanti malam, bagai berkurun lamanya masa memisahkan kita, hingga ku terlupa pada paras lupa. Itu lagu yang dinyanyikan oleh Syekh Jamal Al-Abdullah. Jadi kalau kita lihat secara mendalam, kalau secara kasar kita dengar sekali lalu, bunyinya macam sepasang kekasih yang berpisah tunggu malam, daripada malam bawa ke siang. Macam berkurun lama tu yang normal lah. Orang yang bercinta ni dia rasa sehari bagaikan setahun, dia kata. Kalau dah tak jumpa tu lah, kalau jumpa tu pula rasa kejam sangat hingga ke terlupa pada paras lupa. Sebenarnya kalau kita kaji dalam-dalam, ini merupakan satu gambaran perbandingan cinta dari Rasulullah SAW terhadap umatnya. Kenapa? Walaupun baginda telah berwafat 1400 tahun yang lalu, namun cinta baginda terhadap umatnya terlalu menebal, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Tak payah kita tengok jauh. Kalau kita tengok pada hadis-hadis yang dah diriwayatkan oleh para sahabat, pelbagai kata-kata, pelbagai mutiara-mutiara bicara Nabi Muhammad SAW yang berisi nasihat, amaran serta panduan. Tetapi petanda cintanya terhadap orang-orang yang beriman nak digambarkan. Buktinya ada yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, perumpamaan aku dan kamu adalah seperti seorang lelaki yang berada dekat dengan unggun api. Maka banyaklah kalkatunya ini jatuh dan menerpa ke arah api tersebut. Sebab kalkatu ini disukakan cahaya. Banyaklah kalkatu ini yang nak datang pergi ke api itu, tetapi lelaki tadi menghalang, lelaki dekat Nabi menghalang kalkatu ini jangan supaya dia tak jatuh ke dalam api. Begitulah aku
sedangkan kalian memarahi aku. Nabi kata. Nabi nak tahan kita daripada masuk dalam neraka, tapi kita belum nak masuk. Marahlah kita kepada yang menghalang. Contoh, buat program ceramah, marah. Program konsert sebab marah. Kan? Konsert penyanyi-penyanyi, sampai penyanyi-penyanyi itu dah tua lah, buat dah hari ini kan. Boleh ramai. Contohlah. Benda macam tu bolehlah. Boy, teringat zaman dulu kan. Zaman dulu yang dah dokek nak nanti dia tak ingat pula. Contohlah. Jadi dia cerita lagi, dia marah pula. Gantilah. Dan apa ini? Contoh kan. Macam duit kan. Duit kan. Kalau kita tengok tanda-tanda rezeki itu berkat kan? Rezeki itu berkat. Sikit dirasakan cukup, malahan siap boleh berbahagi-bahagi dengan orang. Tetapi pada orang yang rezeki ini tidak berkat, walaupun banyak rasa tak cukup, malahan dia tak ubah seolah-olah seorang yang sedang haus meminum air selaut dalam, minum, makin diminum makin haus. Jadi nak beritahu, semua harta kita akan dihisab, akan ditanya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kita kalau kita cakap, kau ni duit kau daripada kau beri Tuhan, baik kau sedekah ke surau, contoh. Baik kau sedekah ke anak yatim. Tapi ada yang jawab, suka tidak nak duit dan kau sibuk pahal, dia kata. Kan seperti aku lah, aku kacau hidup kau ke, dia kata kan. Sedangkan itu bila ada orang menegur, hikmah untuk mengingatkan diri kita supaya beringat tentang harta yang kita ada akan dipersoalkan. Faham ya? Jadi kalau Nabi macam mana? Nabi yang Nabi kan. Jadi kalau kita rumah tangga kita, okay, tengok ya, nak fahamlah ni. Nabi satu hari itu tak macam mana, lepas solat asar Nabi bergegas cepat-cepat bagi kau. So banyak soalan ni masuk. Dengan setiap ketul emas yang ada. Kita letak standard ikutan kita Nabi. Mana kalau duit kita taklah banyak sangat, duit kita sekadar yang pun nak, sebab memikirkan Nabi dulu lebih. Nabi risaukan kalau kita tenang dalam hidup kita. Salah satu kelebihan yang ialah syafaat kepada umatnya. Tidak pula seperti nabi-nabi yang lain, kan? Nabi-nabi yang lain, para anbiya yang lain menyimpan syafaat untuk diri mereka sendiri. Berbeza pula dengan Nabi kita. Berdasarkan satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis tersebut Nabi SAW menceritakan pada hari akhirat kelak manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan pada satu dataran dari umat Nabi Adam alaihissalam hinggalah umat baginda. Saat itu manusia merasa takut dan kebingungan. Lalu mereka berbincang sesama mereka tentang siapakah yang boleh membela nasib mereka. Ya. Tatkala itulah mereka bertemu dengan Rasul dari Nabi Adam alaihissalam sampai dan Nabi alaihissalam. Apa dia? Tolonglah aku wahai Nabi Adam, tolonglah. Apa jawab dia? Nafsi, sendiri, tapi tolong. Apa carilah orang lain.
Jumpa Nabi Ibrahim itu cari oleh tak dapat tolong lo. Jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata tak apa tolong lah, kau pergi cari Muhammad yang boleh tolong kau. Itulah. Tapi tak adalah macam tu murah ada. Dekat yang 9 tak Nabi Musa ni pahala juga kan. Tapi mana kata nak beritahu Nabi Musa tengok muka kita, saiz kita, Imam Muhammad. Ada kat lahir Muhammad. Umat Nabi Muhammad, kau pergi cari Muhammad yang boleh tolong kau. Kan? Tetapi kita tengok apabila dia minta pertolongan, maka Nabi-Nabi yang lain tak dapat tolong, malahan menolak permohonan manusia kerana terlalu malu dengan perilaku mereka yang menimbulkan keburkaannya. Kan? Nak pula Nabi dan Rasul itu tahu perangai kita, nampak perangai kita, dari dunia lalu macam mana. Ini mendorong mereka beralih pada Nabi Muhammad SAW dan mengajukan kesusahan yang dihadapi mereka pada hari itu. Lalu baginda pergilah ke bawah arasy dan sujud kepadanya. Tatkala itulah Allah membuka hijabnya dan memberi ilham kepada baginda mengucapkan puji-pujian memuji kebesarannya yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain kecuali baginda. Lalu dia berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, nescaya permintaanmu dikabulkan. Berikanlah syafaat, nescaya syafaatmu diterima. Jadi Nabi kita ni ada kelebihan. Itu sebab kena sayang Nabi. Kan, orang perempuan berhentilah meraung sebab jantan. Cukup. Sedih benar. Kalau lelaki itu tinggalkan dia, peduli anak. Lelaki baik perangai, peduli anak. Sabar anak. Kan? Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam hati kita. Kan? Apa suami kita nak buat? Lantak dia. Setuju. Faham tak? Dia tangkap itu copek tangkap kan? Tak, maksud saya tu makna kita fokus, baik lelaki baik perempuan, fokus pada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah keluarga kita pun bahagia. Kemudian Nabi berkata, wahai umatku, ummati. Lalu Allah mengabulkan permintaan baginda dan umat Nabi Muhammad SAW untuk dapat masuk syurga tanpa perlu dihisap dari pintu syurga di sebelah kanan, manakala selebihnya masuk dari pintu lain. Bila ditanya jarak antara dua pintu syurga tersebut, jaraknya sama seperti jarak perjalanan antara Makkah dan juga Hajar, iaitu sebuah bandar di Bahrain ataupun Makkah dengan Busra. Punya jauh, besar dengan pintu ni kan, jaraknya pun jauh. Dan dikatakan salah satu tiket nak masuk syurga. Ni bagi tips soalan bocor. Ya, soalan bocor. Ada seorang lelaki diperintahkan, masuklah kau ke dalam neraka. Kemudian tiba-tiba terdengar satu suara, ya Allah, janganlah kau masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa pula? Kerana dia pernah menangis kerana-Mu, ya Allah. Siapa yang cakap tu? Berkat sehelai rambut. Ada sehelai rambut tu, bila lelaki itu menangis, terkena ke rambut tu jadi saksi. Jadi Allah perintahkan, maka masuklah kau ke dalam syurga. Tapi malam sekarang kalau nak nangis, tak payah ditadah rambut tu. Contoh, makna menggambarkan, tak percaya nanti boleh rujuk dalam kitab muka Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali, di bawah tajuk menangis kerana takut kepada Allah. Orang yang menangis, kata Nabi, menangis kerana Allah, maka diharamkan tubuh badannya dijilat oleh api neraka. Digambarkan pada ketika Nabi nak bawa umat dia masuk ke dalam syurga, tiba-tiba terdengar satu bunyi yang sangat bingit. Punya kuat bunyi itu, nak pecah pun kena telinga. Bunyi apa? Bunyi ngauman nak pilih aku. Bunyi ngauman pilih aku. Berapa jaraknya? Jaraknya kira-kira 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Macam tu punya bunyi. Kalau doket mampu tahu ya. Kan? Tapi masalahnya akhirat nanti mati itu sendiri dimatikan, tak ada mati-mati.
Maka Nabi kata, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepadamu ya Allah, pergilah kau wahai aku. Tapi bila Nabi halau makin datang api. Makin Nabi halau makin datang api. Makin okey berada. Nabi pun jadi buntu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, dia bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah, kau jiruskanlah, kau renjiskanlah kepada api neraka itu. Dengan izin Allah, mudah-mudahan kau dapat meredakan api. Nabi ambil, kemudian Nabi renjiskan kepada api neraka, reda api. Segelas air. Nabi pun tanya, wahai Jibril, air apa yang kau bagikan dulu? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana. Nampak? Itu yang penting tu sebabnya kita kena paksa diri kita dunia. Bila kita boleh bangun mengenang dosa, mengenang rindu, kan kata Jamal bilang kan. Jadi bila kita mengenang dosa itu kita nangis. Itulah yang nak bantu kita. Sayyidina Abu Bakar kata, akhirat nanti seramai punya banyaknya mata darah yang keluar ni perahu belayar pada masa mata darah. Kita ketika berada tengok kita dengan keluarga kita. Saya selalu cakap ini ada 5. Yang pertama kunci rumah. Alah, kunci rumah. Masuk kunci itu alah terbaik. Nah dia hari Rabu kelas kemudian hari Khamis kelas golf, hari Jumaat karaoke. Macam mana? Tapi kami ingin menjadi keluarga yang diredai, bermurah boleh lah. Tapi cara hidup kan? Itu maksudnya cara hidup, sistem hidupnya. Bila nak makan dia Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Ini makan terakam nazam dengan bah-bah sama di kuang halal. Kan? Ini sebenarnya satu perkara yang kita kena perhatikan. Sistem keluarga kita sebenarnya. Kan? Lupa kita pada kasih sayang Nabi tadi. Itu cerita tadi. Bayangkan tadi bab cerita mengajar, hantar anak mengaji Quran. Jangan lupa kisah Sayyidina Umar. Bagaimana ada seorang lelaki bawa anak dia jumpa dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, kau kalau nasihatkan anak aku ni dahaga. Sayyidina Umar, mana sana kau ni tak boleh sini, kau ni jangan kau hormat ayah kau coba. Bila dah nasihat, tiba-tiba budak itu bersuara. Wahai Sayyidina Umar, aku nak tanya. Tanyalah, ada tak keadaan seorang bapa itu pun boleh dijadikan dia tu dahaga selain pada anak? Unik soalan. Takkan anak dahaga, abah dahaga ada tak? Ada tak? Ada. Kamu budak-budak ni fikir nasib baik nak amat, nasib baik ayahku papa. Dia bukan abah, dia bukan ayah. Sama lah tu dia. Kamu ayahku papa, mana bukan ayahku lah tu. Tak, maknanya apa keadaannya? Sayyidina Umar kata ada 3 keadaan. Seorang bapa dia katakan derhaka. Pertama, kegagalan memberikan nama-nama yang baik untuk anak. Bapa tu derhaka. Membelasah dan bagi nama anak.
Nama anak apa? Waduk. Nama anak tiang. Contohlah. Tiang begini. Contoh. Nak sanang kita. Loker. Contoh. Gabungkan nama kita, bagian nama agama kita gabung dengan untuk anak sulung kita, tanda kasih sayang kita. Yahya Mahdi, Yamaha muda. Masnah Daud Mazda. Kena ejek dengan kawan. Maka dia cakap apa budak tu? Wahai Umar, kalau contoh yang budak tu lah. Sebab tu dia bagi nama aku ni, dia bagi nama aku sekarang ni. Maksud dia kumpang hitam. Dalam bahasa Arab maksud bersama hidup kumpang hitam. Malu aku. Yang kedua, kegagalan yang menyediakan ibu yang baik untuk anak tu. Maknanya kena didik isteri kita jadi baik supaya boleh didik anak. Itu pun bapa tu juga yang terhadap. Dan yang ketiga, kegagalan mendidik anak dengan Al-Quran. Maksudnya kegagalan memberikan ilmu pengetahuan kepada anak. Pada ketika dulu Quran, pada ini Quran dan lain-lain lagi. Itu sebab dalam kes orang perempuan tadi, bab pendidikan tadi, jangan ingat kita bagi nafkah ke orang perempuan tu nafkah zahir saja, tapi termasuk nafkah batin sama. Tapi bila sebut nafkah batin, jangan ingat yang atas katil saja. Nafkah batin termasuklah juga memberikan ilmu didikan agama pada isteri. Itu juga nafkah batin. Jadi kalau orang lelaki tak mampu nak mengajar isteri, jangan pula kita halang isteri untuk pergi belajar agama. Faham Di situ ni kadang-kadang kita sibuk, bukan tak tahu sibuk pula. Bini orang ni ajar, bini sendiri tak sampai ajar. Contoh macam penceramah kan, di tempat-tempat masjid suruh bini orang boleh ajar. Dan bini sendiri sikit-sikit dia di rumah, buat-buat kan dalam lampu ni. Contoh macam tu lah. Jadi kalau dia nak pergi kuliah agama, dia nak dilayang, pergi nanti abang hantar macam tu lah kan. Kemudian di penghujung lagu itu juga, sekian lama terpisah, akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyata cintaku yang satu. Kau kekasih awal dan akhir, kau kekasih batin dan zahir. Setelah ku sedari cintamu yang abadi, tak ku hairan, tak ku peduli. Walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi. Kalau kita tengok ni sebenarnya merujuk kepada ayat 31 surah Ali Imran yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sebenarnya yang merujuk kepada mencintai Nabi merupakan satu cara media untuk kita meraih keampunan dan keredaan Allah. Atas sebab itu para sahabat dan salafus saleh belum-belum beramal di jalannya, dan saja atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga atas dasar mendapatkan keampunan dan rahmat Allah yang tidak terhingga. Inilah sebab mengapa umat Islam digelar sebaik-baik umat, bukan saja oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah sendiri dalam Quran berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan kepada orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia, serta Dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sebaik-baik umat, Allah kata, wahai Muhammad, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Tapi tanya balik, layak tak kita ni nak jadi sebaik-baik umat? Surau pun kan ceramah tertentu yang datang. Subuh pun Allahu Akbar, Sadiq Bilal bin Azan, sayur sumpah sebelah padi azan. Allahu Akbar, Allah
Macam mana lah orang nak semangat datang? Ya Bilal boleh tengok, tak ada orang. Kadang-kadang Bilal buat imam padahal itu dah tak ada orang pula. Yang seorang pula dah sampai kat luar, dia tinggal kayak comel tu tengok siapa tu. Nikah kalau aku masuk mau aku jadi imam ni kan, semua dia. Contoh lah. Tapi sini tak, sini memang macam ni, subuh pun memang macam ni kan. Kalau malam dan mudah-mudahan bagi orang ramai akan ramai mengimarahkan. Saya tengok dekat perandaman, saya ingat sungai Koyan. Semua yang sungguh macam semua Jumaat. Ramai. Kali kita cuba azab subuh macam Jumaat. Kan? Siapa datang subuh besok nasi lemak ayam. Subuh peha. Tu yang ayam tak cukup tu, dah kudung rumah habis peha. Contoh kan. Lain sikit. Lusa pula ada orang sponsor Anggur Australia. Subuh kan. Siapa datang subuh kan? Mai datang. Tak cair kalau semua kita tengok tawaran-tawaran hebat orang buat pada menjelang malam kayu juga. Kan dekat pasar Ramadan malam tu dia bertukar jadi pasar karat, dia bertukar jadi pasar lambak kan. Semai-ramai orang pergi tu. Pukul dah ada kat situ. Pakai congok kan. Sanggup dia sahur orang sebab nak pergi pasar. Contoh lah. Macam mana kat zaman orang ni sampai tu? Sebab dia mengejar apa yang ada kat dalam. Cuba kita kejar lah subuh. Kan Nabi sebut barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Apakah dia? Yang pertamanya salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang kedua sedekah subuh. Sudah. Orang yang datang surau untuk salat subuh ada harapan dia akan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan dia juga ada harapan kalau dia bawa duit at least lah RM1 dia bawa, dia letak kat dalam poti bosi tu, buat tambik dalam poti bosi tu. Sebab takut orang tak nampak poti ni, ditambik lah supaya tak mengayau poti tu. Kan? Jadi kita tinggal nak masuk duit di dalam tu. Ya, ini macam mana bangun subuh bukan subuh gajah ni. Subuh dinosaur. Dah pupui lah, apa ya? 5 minit sebelum zuhur baru subuh gila. Tak lanjut imam siapa pula yang duduk di tengah hari. Contoh kan? Abang lambat kan? Jadi kita mentauhidkan Allah, dan kita juga dengar macam manakah kasih sayang kita dengan Nabi itu juga boleh membantu. Dan Nabi sebut la yu'minu ahadukum. Dia kata apa? Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebagaimana kamu tidak mengasihi aku, kan? Lebih daripada yang lain. Kemudian Umar beritahu, kan? Umar beritahu, wahai Muhammad, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali cintaku pada diriku sendiri. Dia kata, aku sayang engkau lebih daripada yang lain. Tapi taklah lebih daripada diri aku, katanya tu. Maknanya dia sayang Nabi lebih daripada manusia lain, tapi taklah lebih daripada diri sendiri. Dia sayang diri dia lebih daripada Nabi. Maka Nabi menolak deklarasi cinta Nabi sahabat ni, kan, kepada Umar ni. Dia kata, tidak wahai Umar, sampai kau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri, barulah dianggap cintamu benar. Maka Umar jawab, demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Maka baginda menjawab, sekarang barulah engkau dikatakan mencintai aku. Sayang suami kerana Allah dan Rasul. Sayang kereta ni dan boli kereta ni dan suka gambar kereta ni sebab apa? Sebab untuk bantu aku untuk pergi kuliah, pergi kerja cari rezeki yang halal kerana Allah. Tetap kaitkan kerana Allah. Itu sepatutnya. Ya? Maka berusahalah kita mencintai Nabi SAW dengan cara
mematabatkan segala sunnah baginda dan berusaha menjulang panji agama ke tahap yang lebih tinggi. Kan? Jadi mana kata hidupkan sunnah. Nabi pernah sebut ta'dibu auladikum bi salasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Apa dia? Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita ni sayang Nabi. Ini adik-adik ni kan, kecil-kecilnya. Tu sebab pengurusi tadi dah bosan. Nak dengar duduk elok-elok diam. Jangan mokak-mokak. Faham? Mana yang belum sunat, sunat kan malam ni kalau banyak cerita kan. Contohlah kan. Mana yang ada dia dah tunjuk kawan yang belum sunat, nama ada tunjuk kan. Tapi bagus. Sebenarnya inilah yang sepatutnya. Anak-anak muda kita ajak datang. Tengok, bukan dia tak boleh duduk diam. Boleh duduk diam, nampak tak? Elok yang diam. Yang seorang tu diam betul, maknanya tidur. Tu diam tu dia bukan tidur. Macam mana tu? Dia zikir. Kan? Tak nampak? Dia bila dah dibiasakan, besok bila dia dewasa, dia dah tak rasa kekok pergi masjid pergi surau. Tu sebenarnya. Kan? Ini daripada kecil dia ajar. Kamu pergi surau, kenapa pula orang cakap? Tak fikir dia. Dia fikir apa orang cakap. Pedulilah apa orang cakap. Nak poi-poi. Dan kita pula nampak orang tak pernah datang surau, tiba-tiba datang. Kan sini dia. Kau pahal datang. Tiba-tiba nak datang, selama ni tak nak nampak muka kau. Kau mimpi apa? Ayat kan. Tak adalah saja tinya-tinya. Masuk balik kawan. Cakaplah elok. Sono tengok kau datang ke surau. Lain kali datang lagi. InsyaAllah datang tau. Kita memang merhatikan orang yang datang. Malam ni kita ada jamuan nasi Arab. Ni saya dah macam-macam jadi. Saya sebut tadi. Tak tahu lah ada makan ke tidak. Agaknya ada lah. Tak ada lah saja. Jadi kalau kita tengok tak dibu alaikum bisalah satu asyak. Pertama bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana cara nak sayang Nabi? Macam mana nak ajar anak-anak ni sayang Nabi? Macam mana? Disebutkan, Nabi sebut yang pertamanya faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Macam tadi kan, kau kekasih awal dan akhir, kata jemaah. Tapi dia tak sebut sama. Tapi nak kebanyakan menyanyi dia sabut sama. Isabella Fiona, Fatimah, Siti Haida, suka betul Siti Haida. Zalika, saya tahu Zalika. Suzana. Apa lagi? Mira Edora. Apa lagi? Amalina, sayang budak India kat Melayu. Apa lagi? Mewah. Dulu ada. Aduh kan nama. Ayo kan. Aduh. Apa? Keringkanlah pipimu kata aku. Apa lagi? Lagu apa lagi? Samsul Debat tak ada. Tak ada. Semua nak buat. Tapi apa? Faman ahabba syai'an aktsara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut. Jadi sebutlah nama Nabi. Cara nak sebut nama Nabi. Amma ana nombor kadang-kadang tu pergi duit bagaimana ibu ben tolong wainya
Saya itu bila balik kampung raya, bila pergi rumah ada beberapa datuk saudara, nenek saudara tu, kau tolonglah tawarkan airnya. Saya cakap, apa? Baca lah, baca apa? Selawat ko, baca Fatihah ko, Yasin. Tahu baca apa dia suruh dan apa? Mak tak perangai orang ni kan. Dia tak yakin masalah tu. Beramal tapi tak yakin. Kan? Tapi mesti disebut selawat. Kadang-kadang kalau selawat tu Allahumma shalli siap-siap terangkit kan. Lepas tu dia tiup kan. Dah tiup copet tu takut terkeluar selawat tu kali. Ada macam tu lah. Lepas tu kan dia minum kan. Kebetulan kawan tu nak minta rodo demam macam-macam. Berkilo Panadol dia telan dia tak mau. Daripada Panadol soluble, Panadol Active Fast, Muscle, kan, Panadol Joint, sampailah kepada menstrual. Semua dia talan dekat jantan tu. Tak, dia mau nelok. Tu yang dia bawa suruh tawarkan air tu. Bila tawar tadi, kebetulan pula nak biar nampak sajak ke sikit. Nanti sebelum minum kau selawat tu. Dia pun selawat minum. Elok demam. Besok tu sama ramai bawa air mineral datang jumpa Samsul Lebat. Sekarang soalannya, percaya ke apa? Ke Allah Ta'ala, percaya ke air. Nah, percaya ke Samsul Lebat. Itu yang ada orang sanggup minum air kaki orang tu. Ya jangan main-main. Dia cakap betul macam-macam, polik-polik kan. Itu pertama, sayangkan Nabi itu dengan selawat, sebut nama Nabi banyak-banyak. Sebab apa? Nabi sebut inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aksahum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepadaku. Ya Nabi salamun alaik. Apa maksud selawatnya? Selawat apa maksudnya? Selawat ini maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Dan dalam hadis disebut, barang siapa yang berselawat sekali kepada aku, maka Allah dan malaikat akan berselawat 10 kali kepada orang. Jadi 10 kalilah Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Keselamatan jasad, ada kata hukamah dulu kata, keselamatan jasad terletak kepada kurangnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat ke atas Nabi. Saya ulang balik, keselamatan jasad terletak pada sikitnya makan. Ini terdarah dengan dunia. Dah habis Syawal dah, yang mana ayo lah itu. Makan tetap makan. Hari itu sampai tak sampai 06. Ada ustaz yang saya jumpa, ustaz dah habis 06. Dah tahun apa? Tahun apa itu tak apa. Nak beritahu kan? Makan jangan terlalu banyak untuk keselamatan jasad, kurangkan makan. Keselamatan roh terletak di sikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak berbanyak dia berselawat ke atas Nabi. Itu pertama. Yang keduanya, tanda sayang Nabi, apa Nabi buat kita buat, Nabi tak buat jangan kita buat. Nabi tak suka jangan kita buat. Apa yang Nabi buat? Hidupkan sunnah Nabi. Itulah maksudnya. Suruh buat apa yang Nabi buat kan. Dah bergaduh pasal tahlil. Saya pun tak tahu kenapa 2-3 hari ni dekat Facebook saya tu, yang pasal apa saya petikkan sama Ustaz Fawaz tu. Oh ramai pula yang marah kan. Oh pola tahlilnya itulah inilah. Dia kata combine kan tak boleh. Yalah selawat tu ada hukum. Kita bertahlil tu pun ada hukumnya.
Dia kata komand-komand tu jadi tahlil, maka tu haram. Jangan macam tu. Apa pula? Ayo, ayah nak pergi tahlil pun tak boleh. Sian betul orang. Mau bertikai kan? Yang marah tu semua yang bangsa pemalai tak nak tahlil. Kan? Itu jangan. Okey, tak apalah tak payah bagi nama tahlil. Jangan bagi nama tahlil. Ni kita ajak datang rumah nak zikir sikit. Lepas itu kita nak doa sikit. Kita jangan sebut tahlil. Kok payah mana? Kok allergic dekat tahlil? Tahlil tu apa? Lepas itu kita tahlil sikit. Tahlil tu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil lah tu. Ya? Dah habis tu doa Al-Fatihah. Doa. Lepas tu kalau lepas doa tu, walhamdulillah. Tuan rumah cakap, kepada semua kita jemput ada hidangan sikit. Bukan kata walhamdulillah. Makan mana? Tak ada, imam tanya tu. Kan? Cerita itu kalau mampu tak mampu. Kalau tak mampu bagi makan, kita pergi tahlil rumah dia. Dia cakap dia tak ada makan, tapi nak jemput imam datang tahlil. Ada tak berlaku macam tu? Tak ada. Ini dalam tu ini balon ini marah. Kesian orang yang tak mampu. Siapa suruh kalau tak mampu tak salah bagi makan. Nak buat zikir tak ada salah. Janganlah dipusing putar balik dan menyusah menyebabkan orang takut. Contohlah. Itu semua cakap. Bayangkan orang yang tak apa-apa. Saya tengok karakter yang tak apa-apa dekat dalam Facebook. Dia boleh balik ustaz ni. Dia kata suruh ustaz pergi belajar lagi. Astaghfirullahalazim. Saya kata ya. Dia orang tahap membalun ni kan. Takut. Tak ada hikmah langsung. Siap ni. Bagi makan balon lah, sedekah. Kau tak mampu bagi mihun, bagi ayam pocik. Contoh. Maksudnya kau tak mampu bagi, tak sah lagi. Itu ya. Itu yang kadang-kadang sekarang ni ramai buat apa? Buat kat surau. Buat kat tak buat kat apa? Buat kat masjid. Buat tak apa, tak ada salah pun. Siap itu. Kalau kau tuan-tuan dan perempuan bagi negeri 9, gila. Tahlil sampai hilang-hilang lutut baru doa. Zikir tak ada sikit lah. Orang tu macam ni dah kaki. Kalau orang tu usung sendok tu angkit kena dah lama. Tapi sekarang apa? Kalau tak disebabkan pada majlis zikir tu, belum tentu lagi kita zikir sebenarnya itu bila duduk seseorang. Belum tentu. Saya bukan anak duduk sebab orang kecil. Saya tahu zikir jauh, saya tahu dia orang tempat lain. Ya. Jadi tu yang sunnah yang kita boleh buat banyaklah. Yang senang-senang kita boleh buat kan. Apa contohnya? Assalamualaikum. Salam. Sunnah paling senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik nampak orang tua bagi salam. Assalamualaikum pakcik. Faham? Amin. Yang orang tua pula kan ada kodok pula. Kau tak nampak orang tua ni. Dia pula. Tak ada salah. Assalamualaikum adik-adik semua. Sihat? Sihat cik. Tabung. Sebab bagi salam ni bayangkan Nabi dengan sahabat-sahabat berlumpur bagi salam. Kan? Sebab orang yang bagi salam bagi besar pahala. Sampai kan ada seorang sahabat dia menyuruh ke balik tiang sebab nak pastikan dia boleh sogah Nabi bagi salam tu. Baru dia duduk balik tiang tu baru nak bagi salam. Nabi bagi salam tu. Mana kau tahu Rasulullah? Aku agak-agak kawan dia. Aku bagilah salam. Cuba cek balik. Ada tak kita macam tu? Apa lagi yang sangat? Senyum. Senyum tu sunnah Nabi. Nabi senyum. Senyuman Nabi ni dikatakan apa? Paling manis sekali lah.
Kalau senyum tu Nabi tu, sojuklah dia orang yang tengok tu. Hebat kan. Macam orang perempuan nampak lelaki balik, cuba senyum. Jangan buat muka macam nak makan orang. Rimau ni, dia panggil rimau lelaki tu. Sampai yang bilang rimau ni tu kan. Wahal muka dia tu yang macam rimau. Iya, senyum, sajukkan hati suami. Tak adalah suami tu jadi suamiku seorang pendosa. Macam tu lah, macam tajuk drama pula kan. Tidak sok sayang tak dikenang besok. Dah mula dendam seorang isteri. Nah, macam itulah dia buat. Jadi senyum. Arab Badui tu sekali tu dia berabot dengan kain dia nak ambil kain Nabi tu, yang kain selendang Nabi tu yang buat daripada Najran ni. Kasar, zah, bertandur ni leher Nabi. Nabi kan dia macam berkulit Nabi tu corah juga lah kan. Tak bola mana, taklah putih mana, antara ngam-ngam yang sedang-sedang kan. Zah bertandur merah. Nabi senyum, Nabi ambil kain Nabi ambil lah. Kalau kita kau bahal bagi baik, dah lama hidup kan. Kalau kita orang kan, Nabi tak jatuh. Kemudian apa? Nabi rajin bersyukur. Kemudian Nabi juga bersenda-gurau. Nabi bersenda-gurau dengan isteri dia. Itu sunnah Nabi. Bergurau dengan bini. Cuba cek bila last bergurau dengan bini. Yang bergurau sama mengandung tu lah salah cerita. Kau bergurau ke ruang tamu tu, bergurau musik-musik. Yang tahu tak? Ni nak tanya, tahu tak apa maksud dia? Tanya. Yang apa ni si panjang bin salam. Bila dia cakap panjang bin salam, apa jawapan orang perempuan maksud tu? Panjang bin salam. Bini tu cakap panjang mana? Panjang ni lah. Kau ngajar aku tu bergurau nak dia. Yang salah, yang itu tekan bergurau. Usik dia pinggang abang, tapi bini kalau melatah tengah pegang pisau dengan buat 5 kali tikaman kan. 5 kali tikaman berdepan. Sap. Tiga mati lelaki. Lagi satu orang perempuan kan, kalau lelaki baik lawak tu golak. Lelaki dia bergurau, gelak. Abang ni kelakar lah. Tak, kalau kita tidak menghargai lawak suami kita, dibimbangi ada orang lain yang menghargai. You ni funny lah, mesti wife you suka kan. Langsung lebih. Setakat ni you je cakap I funny. Isteri I tak pernah macam you. Parah. Aduh. Ni contoh lah. Ambil hati suami. Macam Adam seorang guru. Bila dia bercinta, guru tu dia tak ingat anak murid dia ni dah dengar cerita tu. Dia pun cerita kalau kisah ni kan. Anak murid Adam dia kena buat macam dia belum pernah dengar cerita. Dia kata itu Adam. Nampak? Nabi pun pernah minum lagi dengan Aisyah. Ada hari Aisyah mana, ada hari Nabi mana. Nah, nampak? Baik. Lumpur. Tak tingkat atas sampai bawah. Tu baik. Tengok kan. Jangan main nyuruh. 10 hari tak jumpa. Berapa dia bakar. Dia cari tak jumpa. Dia tak cari habis. Berbunyi nak cari dapur. Dapur. Dah keluar. Kau tu rumput dah korek dalam hari tu. Kawan tu tiba sesak napis dalam hari tu tak ada siapa lah. Orang semua mati. Tapi betul orang perempuan menurut kajian orang lelaki mati dulu tau. Cuba elok ni semua mati dulu.
Jadi orang perempuan tu, kalau kita tengok ramai orang tua-tua kan, perempuan yang survive. Awak ni dulu cewek cerita. Saya ingat saya ceramah dekat pusat warga emas di Jempol. Bila saya masuk ke dewan tu semua perempuan. Saya kata lelaki mana poin? Habis matilah kan. Habis lagi. Tergolak saya 5 minit saya berhenti ceramah tu. Bila tergolak makcik tu jawab kahwin lah tu. Saya saja cakap asal semua perempuan ni saja je. Macam lelaki ni matilah. Ayo sah betul. Laki dia banyak nak fikir kan. Dekat China, di negara China, sebab ramai orang mati sebab kojo. Kojo. Dia punya kojo 996. Masuk 996, 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari seminggu. Tu ramai mati. Tapi dia rajin kan, memang bangsa rajin. Kita kalau kojo 99 6 hari seminggu berhenti tak apa, biar dia kojo lain kan. Jadi janganlah kita serius-serius sangat. Bergurau senda lah makan bersuap. Saya apa nak mati betul. Kawan tu baru dengar ceramah, nak buat dah khabar nak mati pula betul. Apa dah lama abang tak sok mesti abang. Barangnya biarlah dia nampak. Dah kau bini aku. Yelah yang muka sebab yang anak anak sebenarnya selama tak nampak abah itu tiba-tiba orang tengok kan. Kemudian apa? Sedekah. Senang sedekah. Sekarang lagi senang, semua boleh online. Ambil nombor akaun surau sini. Sini surau ni akaun dia senang. Apa nama surau ni? Surau Istiqamah, Bank Islam kan? Maybank, Bank Rimau okay. Nombor akaun 55501422. Description, kan ada description tu. Doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak ada. Amount RM1. Nak kaya modal kocik je lah. Dia punya description. Betul. Kalau dalam punya tu mesti ada tulis. Doakan saya kaya kan. Awal tahun, awal bulan RM1, tengah bulan RM1, hujung bulan RM1. Tapi Citra hamilan RM1 ya boleh. Dosa Qadamut campur Qadamut ni. Ayah mana? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bagilah. Kemudian apa lagi? Silaturahim. Jagalah silaturahim antara kita. Jangan bergaduh untuk benda-benda tak patut. Contoh tentang politik. Lantaklah politik parti apa sekalipun. Nak bergaduh, jangan bergaduh. Kita tahu kawasan kemasyarakatan kita tak sah. Dan membuli siapa pakah, kau marah dengan calon tu, kau pakah mukul. Budi rosak. Ayah warna orang kan? Bergaduh tak tentu arah kan? Kita sama Islam pun baik. Nabi tak ajar kau jangan baik dengan dia sebab dia lain parti dengan kau. Nabi tak ajar. Tuan-tuan, pergilah ke parlimen, pergilah ke sidang dun. Elok dia minum sesama. Cuma yang digambarkan dalam media sosial tu pergaduhan tu dia sejak ideologi. Orang nampak memang kawan tu dah tak boleh pandang muka orang macam tu lah. Tuan-tuan pergi lah tengok. Tuan-tuan lagi dekat nak kat Putrajaya, Topik Mentongi. Ini dia tak ada apa-apa, kita orang boleh emosi bahaya. Waktu bergaduh, jangan baik dengan dia tu yang kita kampung lama, tak ada nak baik kan? Jaga silaturahim. Disebutkan tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia
dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang dulu. Tidak ada dosa lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Nauzubillah, minta jauh. Ya. Kemudian sabar. Dia dalam hidup itu ni sabar macam Nabi, sabar kita sabar tu sunnah. Ya, sabarlah bapaknya. Ini mungut ke kau kenapa lah tak buka sekolah? Masa PKP tu mah, kenapa lah tak buka sekolah? Pun nak jadi dengan budak-budak. Sekali Kementerian Umum buka sekolah, kenapa lah buka sekolah? Kes tinggi lagi, marah. Ya. Cari itulah bulan puasa tu. Kenapa Malaysia raya hari Senin? Indon dengan Brunei raya hari kenapa kita raya hari Selasa? Indon dengan Brunei raya hari Senin. Apa lain ke bulan yang kita tengok dengan bulan yang dia tengok? Marah. Sekali umum raya Senin pun marah. Saya beli lomang ke Jalan Jelabu kat Somban tu. Saya tengok ramai orang. Dia kata, bang, untung lah menengok malam ni. Oh, entahlah bang, dah tak tentu lah nama-nama buluh, nama-nama lomang. Tiba-tiba lah kayu tu. Tak cukup stok. Syukurlah kayu. Dah habis pun kayu. Kemudian apa lagi? Solat. Jaga solat. Itu pun Nabi. Sayangkan kepada apa yang Nabi sayang. Contohnya, Nabi menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tua-tua dan juga kepada anak yatim. Jadi kita kena sayang anak yatim. Barang siapa yang menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin, itu Nabi sebutkan. Siapa yang nak lembutkan hati, banyak akan memberi makan fakir miskin dan menggosok-gosok kepala anak yatim. Menggosok kepala anak yatim itu baik-baik dengan anak yatim lah. Tapi anak yatim yang umur 50 tahun kat rumah kita tu jangan fikir, dah tua bangko, yatim apa ni? Abang ni ke yatim ni dah 45, 50 kan? Tu salah kan? Kemudian suci dan bersih. Pakaian kita nak bersih, bersih al-nazafah. Nabi pun suka yang bersih-bersih, yang putih, sejuk mata memandang, kemas. Nabi suka macam tu. Wangi-wangian, kalau kita boleh wangi-wangian, kita pakai, itu sunnah Nabi. Dapat satu pahala sunnah. Tapi kalau kita beli wangi-wangian tu, kita pilih yang terbaik. Dah tanya kau tu, itu lagi tinggi pahala sunnah. Sebab Nabi pun suka yang terbaik. Macam tu. Ya, jadi pastikanlah. Sebab bila kita amalkan sunnah Nabi ini, disebutkan faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku. Nabi punya sayang kita. Nabi tak letakkan standard yang tahu-tahu. Nabi tak cakap siapa yang hidupkan 10 sunnahku, tak. Siapa yang hidupkan 5 sunnahku, tak. Nabi kata faman ahya bi sunnati, siapa hidupkan 1 sunnahku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Maknanya Nabi bagi tauhid apa? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Malam ni kita bawa anak-anak kita duduk dalam majlis ilmu. Itu pun juga sunnah Nabi. Nabi pun duduk dalam majlis ilmu. Tak ramai ada Nabi bagi. Biasa Nabi bagi, Nabi kongsi ilmu, Nabi bagi ke orang. Sebab Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Ini syurga juga lah. Dengan kuliah. Ya, jadi tuan dan puan mati Allah sekalian, saya nak bagi tahu senario hari ini. Ya, senarionya hari ini, keluarga kita sekarang ini, keluarga-keluarga di Malaysia sekarang ini sedang berada dalam satu keadaan menghadapi krisis yang disebut sebagai krisis Adam. Kalau kita tengok dalam keluarga sekarang, tengok tak dalam TikTok, dalam Instagram, dia share bagaimana seorang anak sambil dia jalan tu dia sepak ayah tu. Tengok tak? Dia sepak ayah tu, tergolek ayah. Ada orang cakap apa? Wah ajar.
Orang cakap biadab, tapi minta maaf cakap. Soalannya, siapa yang ajar anak kau ajar soalan? Bukan saya nak menyokong tindakan dia, dosa tu tak dosa. Tapi kadang-kadang kita kena tanya balik, macam mana cara kita mendidik anak-anak kita sedari kecil. Ada tak kita terapkan nilai adab pada dia? Ada tak kita ajar dia tentang macam mana hormat orang tua? Ada tak kita ajar dia kalau bagi cawan dekat orang tetamu, bagi macam ni, ada cawan, ada gelas, ada lapik, baru betul adabnya. Nampak ni? Adab ni. Walaupun lapik tak berapa kena dengan cawan ni, tetapi tetaplah itu dia kata baru tukar cawan ni kan? Jadi itu sebabnya nak tengok adab akhlak paling baik sekali siapa? Nabi Muhammad SAW. Saya kata kan, uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Nabi dengan duduk ya, ada sahabat badan dia besar sikit, dia duduk, dia sedang itu badan besar, sahabat badan besar sikit tu, dia himpit kaki Nabi, dia tak perasan. Tapi Nabi tak ada pula sound, sebab dia tengah syok cerita, kau cerita kau himpit kaki Nabi, tak ada. Ada Nabi, sebab Nabi tak nak potong seronokkan di tengah habis cerita, Nabi tahan nak kejap. Bila Nabi dia cerita baru tak perlahan Nabi tak kaki Nabi yang terhip. Ada Nabi nampak orang tua Nabi tegur dengan bahasa yang baik. Semua Nabi cakap dengan baik. Ini tiba-tiba kita cakap aku ni mulut dia jahat, hati baik, tak ada mana. Hati baik, mulut pun kena baik. Ya. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat. Dia tengok Nabi gurau dengan sahabat. Sahabat-sahabat macam kita nak makan sate dengan kawan kita, makan sate. Didi tu saja kita letak kat pinggan dia, macam dia yang makan banyak. Biasa tak baik perangai dia. Rupanya zaman Nabi dah ada sahabat-sahabat makan buah tamar. Makan dengan Nabi, tapi buah tamar tu biji tu saja dia letak kat pinggan Nabi. Nabi nampak ni sahabat buat ni. Nabi biar sudah penuh pinggan Nabi dengan biji buah tamar. Kata sahabat tahu, ya Rasulullah, banyaknya kau makan buah tamar ya Rasulullah. Nabi senyum. Tak ada Nabi makan yang letak, tapi banyak cerita. Tak ada. Nabi senyum. Alhamdulillah. Tapi korang lagi dahsyat dulu tu. Kenapa lah? Dengan biji-biji kau tolak. Sebab tak ada biji. Nabi kata, tolaklah sahabat-sahabat. Nampak tak? Nabi kurang otak kasar. Kan? Nabi tak ada. Nabi kurang sahabat tolak. Tentu lah. Kan? Ada. Ni tengok orang tua buta yang letak lagi maki hamun Nabi sekali Nabi lalu. Tengok Nabi buat apa kat dia? Nabi pun suapkan makanan kat dia. Sayyidina Abu Bakar cuba buat. Dia tanya apa amalan Rasulullah waktu Rasulullah masih hidup. Dulu dia puisnya, dia buat ni, dia buat dia. Salah satu dia pergi jumpa orang tua tu, dia suapkan makan. Oh, apa ni Sayyidina Abu Bakar cubalah. Dia ambil uti. You know uti? Bread. Payah orang Putrajaya. Roti. Uti tak faham. Roti. So dia bawa uti tu, dicecah-cecah dengan air, biar dia lembut. Dia pun suap kat perempuan. Bila dia suap, perempuan tu punya di luar tu dia. Orang tua yang betul. Mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kau. Lah. Sedang makan kata ingat daripada lembut mana ni? Sedang makan. Aku dah habis lembut tadi, dia kata tak cukup lembut lagi. Dan Nabi pula boleh suap lagi lembut lagi dengan tahap hari-hari makan maki perempuan. Cuba kalau kita lah dapat peluang menyuapkan orang yang maki hamun kita setiap hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Bercinta sedikit. Agak kalau makan sudu tu dia gadak, maka tak mampu nak kau agak macam tu lah kan. Puas hati dia agak tentu lah kan.
tapi Nabi tak cantum. Tengok adab dan akhlak. Jadi itu memanglah susah, tapi tak mustahil. Macam rayo itu lah, apa yang ajar adab rayo itu. Surau ni tak panggil saya bulan kosong, sombong. Kan? Tak adalah saja. Contoh bab adab rayo, banyak orang itu tak gambar masuk. Bagi salam 3 kali, orang tu dah tak jawab, kau balik. Kau mana? Assalamualaikum. Aku tahu lah selipar kau dah kat orang. Allah. Kau tahu dah kan. Hormat mesti ada kekangan-kekangan tertentu. Itu saja. Lagi satu, rumah tu rumah siapa? Rumah orang. Kita tak ada hak pun nak kecil hati. Tak layak. Sebab tu rumah orang. Lepas itu masuk rumah orang. Bila bagi salam ke rumah orang, jangan menghadap depan pintu betul. Adab yang banyak. Mesti kau topi sikit. Supaya kalau kau rumah buka pintu nampak, oh sekejap ada air dalam rumah, dia kena settlekan dulu. Ni kalau buka, mak kawan tu dengan baju bol-bol lubang. Kan, dia memang ke rumah memang jenis pakai kain plekat yang pocah yang kuyak sebelah. Dan contoh ke rumah senang berangin, dia tidur tu berkibar, itu dia risau. Lepas tu ada pula dekat bawah sofa, ada dekat bawah cushion tu. Cushion? Bukan sofa. Maggi yang 2 minggu lepas yang tumpah tak bersih-bersih ni. Naik koreh, jadi design kat lantai. Jadi dia nak bagi sekejap. Dia bagi dia rasa nak settlekan air dia dulu. Poilah rumah orang masuk ikut adab dan ditentukan oleh ikut peraturan tuan rumah. Jangan mama dan kau kan. Masuk memang terus duduk kat meja. Tak apa, saya nak duduk depan TV. Kau pergi rumah siapa ni? Remote. Remote lah. Gila betul orang. Aduh yang tak faham masuk. Pak remote nak tengok bola ni. Lepas tu dah lah tu mana saya makan kat meja ni dah siap makanan. Bawa senang. Payah. Betul daripada pukul 8 malam sampai pukul 9 tak payah balik-balik lagi. Kita tak faham kau. Last dia nak balik, dia cakap saya ingat saya balik dulu lah. Tuan rumah biasa lah dia akan cakap apa? Awal sangat balik. Ya ke? Duduk dia balik. Tak ilah. Itu semua itu payah. Itu basic ke. Banyak lagi sebenarnya. Nanti lain kali lah. Apabila lagi. Ya. Jadi tuan Muhammad SAW itu. Dalam hal ini, dalam bab kecintaan kekasih awal dan akhir, tidak ada lain yang layak kita cintai melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mencintai dia, kita selawat. Ya. Nabi kata, ta'dibu auladukum bi salasati asya'. Adabkan anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, dengan sayang Nabi. Yang kedua, bihubbi Ali, sayang Nabi kepada Nabi. Dan yang ketiga, bi qiraatul Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Mak kata orang, budak-budak membawa galah nak jolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Mudah-mudahan walaupun sikit, sama-sama kita sebar panjangkan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, jadikanlah intan. Kembang-kembangkanlah, sebar-sebarkanlah pada yang. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Cuma sedikit makluman nak kan. Jika tuan perempuan ada masuk, sana ada satu meja ajaib. Iaitu kat atas meja tu ada barang. Barang tu untuk diboli, bukan untuk diambil. Tahu tentang ambil. Tanyul. Tapi dah boli ambil lah. Tapi barang tu adalah susu kambing al-amr, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham? Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Orang lelaki dah kan? Madu lobak nak. Susu kambing ni lepas tu dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk
orang yang GERD, gastrik, pada ulu hati. Satu kali minum pagi cukup. Kemudian lebih baik untuk orang GERD, gastrik, pada ulu hati dan juga untuk orang sakit lutut, sakit tangan kepala. Ada yang dah mula sakit lutut, mak ayah ada dah mula semayang kan? Boleh amalkan, insya-Allah cepat baik. Imam Masjid Felda Balu 12 6 bulan semayang kan? Usia alhamdulillah macam biasa. Dia juga baik untuk orang perempuan yang hormon mengayau untuk kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa ia boleh minum. Tapi mana dah tak ada tu salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik jeki ya. Mana yang enzima kata-kata kulit boleh. Tapi jangan buat mandi lah. Pantai memutih mandi dia. Minum ya. Hari ni kita offer beli 1 45, beli 2 90. Copet tapi yang perempuan dia tak ngira copet. 1 45, beli 2 80. Tak bawa duit tak apa, boleh pakai QR Pay, boleh transfer. Ya. Ustaz balik nak transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kalau sampai rumah hilang ingatan nak buat macam mana. Ya, saya reda lah. Ya. Jadi itu saja, jangan berebut lah mana yang ada lah ya. Kalau tak ada tu kan ambil nombor telefon, nanti WhatsApp kita postkan insya-Allah. Ya. Tapi yang saya bawa tu adalah saya cukup pun. Itu saja. Sebagai baik itu datang dari Allah SWT, menyukurkan mencukupkan masa sebagai manusia biasa. Pokok sekali daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.